Bertemu kembali. Baik, jika sebelum ini segmen Inspirasi TVS disampaikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal dari Sarawak. Hari ini kita bawakan kepada anda selebriti terkenal pelakon yang sangat hebat, Tony Yusof. Silakan Tony. Terima kasih rakan penyampai di studio. Ini Inspirasi TVS dan saya, Tony Yusof. Siapa sangka berau atau beras yang dihasilkan oleh Berau Benak Raya pernah menabat hati Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Bagi pemilik Berau Benak Raya, Imelda Bragi Jimmy, pengalaman yang berharga ketika beliau menyertai anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN ataupun AIFA 2019 di Kuching tidak akan pernah dilupakan. Connie Grace Ujan ada butirannya. Pernah tak anda terfikir beras Huma ini yang berwarna hitam, putih dan juga merah ini mampu mengeluarkan produk hiliran yang dapat memberi manfaat kepada kesihatan? Bersama saya Connie Grace dan juga juru kamera Fikri Razak dan juga Puan Imelda untuk laporan ini. Bagi Imelda Bragi, 33 tahun, kenangan itu ternyata paling berharga buat dirinya apabila Permaisuri Agong memilih untuk mendapatkan produknya. Ia telah mendorongnya untuk berusaha dengan lebih gigih lagi. Saya amat berbangga dan saya tak pernah terfikirkan apabila Tuanku Permaisuri Agong kita membeli beras di booth jualan kami. Perasaan saya masa tu adalah memang sangat teruja, saya sangat terkejut dan saya amat-amat berterima kasih kerana Tuanku Permaisuri Agong menghargai komuniti luar bandar seperti kami. Imelda yang berasal dari Semanggang telah menghasilkan produk daripada beras hitam, beras putih dan beras merah. Antaranya adalah sabun beras, skrap beras hitam, kopi berau dan bijirin beras untuk bayi. Menurut Imelda, produk yang dihasilnya juga boleh membantu golongan B40 yang mahu berniaga. Menerusi Berau Benak Raya, pelbagai program telah diadakan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat tempatan yang memerlukan. Kenapa saya selalu dengan komuniti? Sebab bagi saya, perusahaan ini kita bukan hanya sekadar memikirkan keuntungan sahaja. Bagi saya, perusahaan ini kita juga perlu memberi balik kepada komuniti. Macam saya biasanya setiap bulan saya akan ada memberi kepada macam komuniti orang kurang upaya, komuniti kanser, anak-anak yatim piatu. Saya memberi seikhlas hati saya, bukan untuk keuntungan sahaja. Walaupun produk kita ini belum dikenali ramai, tetapi bagi saya sedekah itu kita mesti buat. Madu lebah kelulut ibarat ubat 1000 guna. Ia mengandungi banyak kebaikan, bukan sahaja bagi kesihatan tetapi juga ekonomi. Menurut seorang pengusaha madu kelulut, Ismail Jebi, perniagaan ini bermula atas dasar ingin memanfaatkan alam sekitar yang ada di sekelilingnya. Namun kini, siapa sangka beliau sudah mengusahakan madu kelulut selama 7 tahun sejak tahun 2014. Katanya, perusahaan ini memberi peluang dan potensi untuk meningkatkan lagi ekonomi penggiat tempatan di negeri ini. Kami melihat bila keadaan alam semula jadi di Lundu itulah, kami melihat banyak hutang-hutang lagi dan di situlah kami terfikir kita menggunakan alam semula jadi untuk mencari pendapatan. Selepas beliau menerima banyak permintaan tetapi tidak dapat membekalkan madu itu sepenuhnya, beliau cuba mendekati pengusaha madu dan penternak lebah kelulut di kampungnya untuk membantu memasarkan hasil mereka. Konsep ini berasaskan perkongsian rezeki. Ismail menggunakan platform digital untuk memasarkan mahupun menjual produk madu kelulut. Madu kelulut bukan sahaja digunakan untuk memelihara kesihatan tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan. Beliau berkongsi pengalamannya menternak lebah kelulut dalam dokumentari Agritech terbitan TVS baru-baru ini. Seorang lagi pengusaha madu kelulut yang juga pesara guru, Adukah Simoh, memberitahu kelulut tidak seperti serangga lain. Adukah yang tinggal di kawasan bandar mendapati serangga ini juga boleh diternak di kawasannya. Malah beliau turut meyakinkan orang ramai
bahawa menternak serangga ini tidaklah serumit yang disangka. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Keuntungan kita molah kelulut, nginang kelulut ialah kalau haiwan lain kita bagi dia makan. Tapi kelulut ini dia memberi kita sumber ekonomi. Antaranya dia boleh menghasilkan, kita boleh jual madunya. Di samping itu madunya memberi kebaikan untuk badan, terutamanya untuk kesihatan, stamina. Menurut Aduka, lebah kelulut juga boleh diternak di kawasan bandar. Walaupun demikian, menternak lebah kelulut dan menghasilkan madunya di bandar ada cabaran tersendiri. Menurutnya, tidak seperti di kawasan luar bandar, jika kita ingin menghasilkan madu kelulut di kawasan bandar, pokok mesti ditanam dan atap mesti ada untuk melindunginya daripada terkena panas. Antara perkara yang boleh menjejaskan madu kelulut di kawasan bandar adalah cuaca panas, cicak dan semut kecil. Walaupun demikian, beliau berjaya menangani semua masalah yang dihadapinya. Perkara ini membuka mata ramai kepada hakikat bahawa produk pertanian bukan sahaja boleh diusahakan di kawasan hutan atau luar bandar, tetapi juga di kawasan bandar. Sikap ini harus dijadikan contoh. Tidak kenal erti putus asa, malah terus mencuba. Berkat kesabaran dan percaya kepada rezeki yang dianugerahkan, Chin Pin Kian berjaya menyekolahkan anak-anaknya sehingga ke Menara Gading. Chin yang bergelar Orang Kelainan Upaya ataupun OKU sejak tahun 2000 menyara kelima-lima anaknya dengan hasil tanaman sayur yang diusahakan di hadapan rumahnya. Antara hasil sayur-sayuran yang diusahakannya adalah terung, cili, cangkuk manis, keladi dan sebagainya. Bagi saya anak pergi sekolah tinggi, itulah. Jadi saya semua anak, 5 anak, semua sekarang sudah keluar sekolah lah. Itu 3 degree punya, 2 itu diploma punya. Walaupun dia ada pinjam itu PTPN, dekat 1.000 satu bulan, 1 orang. Itu bapak semua itu duit dari itu kebun punya lah, 1 sen lah. Saya punya ini juga, dia tolong orang cuci rumah, semua kasih itu anak. Jadi sekarang anak semua besar sudah lah, 3 sudah kawin, masih 2 ikut saya, sampai sekarang lah. Pada mulanya, Chin hampir-hampir berputus asa. Namun demi isteri dan anak-anaknya, Chin bangkit semula. Dia sama sekali tidak menjadikannya sebagai satu alasan untuk tidak menggalas tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Chin dan isterinya saling bantu-membantu dan sentiasa ada untuk satu sama lain. Saya belum potong kaki itu jam, saya sudah bikin itu kebun sudah. Saya cakap sama ini, dia cari kerja lah. Dia tolong orang itu cuci rumah punya, saya jaga rumah loh, saya masak loh. Sudah masak petang, saya pergi jaga bikin kebun loh. Itu macam sampai sekarang. Don't give up lah. Itu macam lah. Saya susah-susah luluk mula bola, saya pergi kebun itu susah loh. Semua itu cangkul-cangkul, step by step, tanam sayur. Muzik boleh menimbulkan perbezaan kepada perasaan dan emosi. Ia mempunyai cara tersendiri untuk membuka minda, hati dan perasaan selain berhubung dengan diri sendiri, orang lain dan juga persekitaran. Melihat kepada kebaikannya, pejabat kesihatan Kuching mengambil pendekatan untuk menggunakan muzik bagi mengiringi proses suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Perpaduan Kuching. Pendekatan ini diambil di bawah program kesihatan minda dan sokongan psikososial. Ia bertujuan untuk membantu orang ramai, terutama yang memerlukan sokongan psikososial tatkala berdepan dengan pandemik ini. Di samping memberi kesedaran
kepada orang awam tentang pentingnya kesihatan mental. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menghargai petugas barisan hadapan yang bertugas di PPV berkenaan. Dalam masa yang sama, ia dapat menghiburkan orang ramai yang menerima suntikan vaksin. Favourite James ada perinciannya. Ketika itu seseorang itu mengalami emosi, gangguan emosi, ia boleh memperbaiki situasi dan status emosi mereka ketika itulah. So oleh itu kita bolehlah katakan muzik ini adalah salah satu daripada cara kita dan ia boleh kita katakan sebagai antidepresi secara semula jadi tanpa menggunakan ubat. So sebenarnya apabila kita mendengar muzik, contoh muzik sape ini, dia akan memberikan kesan kepada otak kita, di mana apabila kita mendengar alunan muzik yang menenangkan, otak kita akan merembeskan beberapa hormon yang boleh menyebabkan seseorang itu berasa gembira dan tenang. Sementara itu, bagi Denison Maniam yang merupakan pengerusi Persatuan Anak Seni Sapek Kuching, peluang seperti ini adalah amat bermakna buat golongan belia sepertinya, di mana mereka bukan sahaja boleh menghiburkan orang ramai tetapi juga dapat mengetengahkan bakat-bakat anak tempatan. Jadi pada sesi pada hari ini, saya dapat berpeluang untuk sama-sama berkongsi kepada orang ramai tentang sapek itu sendiri, keindahan sapek itu sendiri, dan pada masa sama mereka dapat terhibur dengan alunan seni sapek itu sendiri semasa menerima vaksin di sini. Dan pada masa yang sama, anak-anak muda juga, bakat anak-anak muda seperti kita ini dapat diasah. Beliau yang juga pemain sapek sepenuh masa mengakui terkesan dengan pandemik ini tetapi berjaya mengadaptasi norma baru dengan memanfaatkan teknologi dan platform yang ada seperti Facebook dan YouTube untuk terus berkarya. Mengulas mengenai program kesihatan minda dan sokongan psikososial, Dr. Asma memberitahu tujuan program tersebut adalah untuk membantu mereka yang terkesan dari segi fizikal dan mental akibat pandemik ini. Sesiapa saja yang memerlukan bantuan boleh menghubungi mereka di talian yang disediakan. Favourite James, TVS.